Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Khabar-khabar tuan-tuan dan puan-puan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya doakan kepada tuan-tuan sebelum pembukaan kita nak menceritakan tentang berkenaan dengan anak-anak. Jadi saya doalah pada tuan-tuan untuk diri saya dan tuan-tuan puan-puan semua, moga kita diberkati rezeki kita. Apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita, mudah-mudahan kita mendapat sedikit keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui rezeki-rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Macam mana cara nak dapat rezeki yang berkat tu? Maka antara puncanya kita kena banyak gunakan harta kita untuk Allah. Itu banyakkan sedekah, banyakkan bantu orang yang susah kan. Bukan kata rezeki yang berkat ni hanya bersedekah, tapi kita boleh bantu gunakan harta kita, manfaatkan harta kita. Contohnya kereta kita ada, kita boleh bawa kawan-kawan pergi buat amal ibadah dan sebagainya, pergi dengar tazkirah ke dan sebagainya kan. Kita ada barang-barang yang kita boleh digunakan untuk kawan-kawan kita nak nak guna barang kita bagi. Itu antara perkara yang kita dapat manfaatkan daripada harta kita, Allah Ta'ala akan bagi keberkatan. Jadi saya doalah pada tuan-tuan dan puan-puan yang di luar sana, mudah-mudahan pada hari ini dan seterusnya Allah Ta'ala bagi keberkatan rezeki pada tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincang sikit lah pasal berkenaan dengan anak-anak. Lebih kurang tajuk dia lebih kurang syurga anak-anakku. Syurga anak-anak. Apa maksud di sebalik syurga anak-anakku? Maksudnya daripada anak kita ni akan membawa kita kepada syurga. Anak-anak kita ni lah yang akan bimbing kita kepada syurga. Apabila matinya anak Adam, maka tidak tinggal anak perkara yang ada, melainkan 3 perkara, antaranya anak yang soleh. Anak tu mendoakan kebaikan pada kita. Anak tu mendoakan kebaikan pada kita. Apabila dia doa kebaikan pada kita, maka kita akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka asbab keampunan tu kita dipilihkan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pentingnya mendidik anak ni untuk agama. Didik anak kita supaya dia kenal Allah. Didik anak kita supaya dia tahu agama. Didik anak kita supaya dia tahu pentingnya agama. Didik anak kita supaya dia dapat bezakan antara mana yang agama, mana yang bukan agama. Macam mana cara kehidupan agama, macam mana cara kehidupan beragama. Macam mana pentingnya amalan dalam Islam, macam mana pentingnya berdamping dengan ulama. Itu apa lagi didikan tu kita dapat bagi kepada anak-anak kita. Terutamanya kita kena usaha latih anak-anak kita ni supaya sentiasa hatinya bertakluk di masjid, di surau. Maksudnya bila dia waktu solat dikumandangkan, maka kita usaha anak-anak kita dihantar ke surau-surau, ke masjid-masjid. Tapi musim PKP ni tak boleh nak buat apa lah. Terhad kan. Tapi ada setengah-setengah surau, ada setengah-setengah masjid tu dibenarkan beberapa orang. Kalau anak-anak kita yang dah besar, bawa mereka pergi sekali solat bersama. Jadi maksudnya apa, bila mereka tu didedahkan dengan amalan-amalan kebaikan, bila mereka tu didedahkan dengan kehidupan Islam, suasana dari rumah kita ni, suasana akan bertukar jadi suasana Islam. Bila suasana Islam, maka apa yang kita ajar pada dia, ilmu yang kita pernah sampai pada dia, apabila kita meninggal kelak, maka kebaikan-kebaikan tu masih lagi bersama. Maksudnya Allah Ta'ala akan tukarkan kita daripada yang duduk di dalam alam barzah ni mendapat kebaikan yang banyak, apa yang hasil daripada apa yang kita tinggal. Tapi kalau kita tinggal anak-anak kita, adik-beradik pun bergaduh pasal harta. Kita dah meninggal, anak beranak berebut harta. Sebab apa? Sebab masa kita hidup tu kita tak didik anak-anak kita dengan cara yang betul, dengan cara agama, kehendaki, apa semua. Jadi apa yang kita akan mendapat? Kita akan dapat penyesalan kita dah tak bagi makna pada kita. Jadi atas masa kita sepanjang Allah Ta'ala bagi kita hidup ni, maka kita kena selalu macam mana bagi penerangan, tazkirah pada anak-anak. Bawalah anak-anak pergi yang kecil-kecil kan. Kalau kata dah tak ada apa-apa PKP, dah tak ada semua, dah tak ada apa, dah bolehlah bawa anak-anak kita. Kalau boleh dalam rumah kita,
kita luangkanlah masa bersama anak-anak bini kita, bagi anak-anak kita, isteri kita kan kumpul sekali. Kalau si suami tu ada ilmu sikit, sampailah sedikit. Dalam PKP ni kadang-kadang dalam rumah kita pun tak tahu nak buat apa dah. Macam-macam jenis permainan dah buat, macam-macam suami isteri kadang-kadang macam-macam jenis mainan dah, macam-macam aktiviti dah buat. Dalam rumah tak tahu nak buat apa. Apa salahnya kalau kita ambil masa 5 minit, 10 minit baca Quran bersama ke, bagi hidup suasana agama dalam rumah itu. Ini antara perkara yang penting yang perlu kita ada, yang mana anak kita nanti akan membantu kita kepada syurga. Jadi itulah lebih kurang matlamat kita perlu wujudkan dalam suasana ahli keluarga kita, supaya didikan agama ni lah yang akan bawa kepada kehidupan yang sebenar. Kebahagiaan dunia ni pun bergantung kepada apa yang kita telah bagi pada anak-anak kita. Dalam Al-Quran beritahu, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Antara mafhumnya, siapa yang buat amal soleh sama ada lelaki atau perempuan dan dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan bagi kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Maksud kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang harmoni, kehidupan yang tiada masalah, kehidupan yang sentiasa orang luar tengok pun jadi contoh pada mereka. Kehidupan yang suami isteri yang tidak bergaduh, suami isteri yang baik, suami isteri yang bahagia, anak-anak yang soleh dan solehah. Ini dengan apa? Dengan kita didikan dengan tauhid. Tapi kalau kata kita ni selemah-lemah kita pun, jadi kita kena usahalah benda tu. Kalau tidak nanti kita akan menyesal lah. Setengah-setengah orang cakap menangis bucu katil lah. Menangis bucu katil. Maksudnya menangis bucu katil ni menyesal lah. Menyesal. Jadi kita ini kena usahalah, usaha bagaimana keluarga kita jadi keluarga yang baik dengan ajaran amal agama Islam. Jadi amal-amal sahaja, bagaimana rumah kita nak bercahaya, macam kita kena wujudkan lampu lah. Kalau rumah tu kita gelap, kita nak bercahaya rumah tu, kita kena wujudkan lampu. Pasang lampu, pasang lilin. Macam malam raya kat luar kan kosong, tak nampak apa. Tapi dah bila dah hidup lilin, maka malam raya jadi macam meriah. Jadi begitu juga keluarga kita ni kadang-kadang gelap, penuh mazlumat, dalam rumah penuh dengan benda-benda yang lalai, sehingga kan tidak tengok TV, sehingga kan tidak ada masa untuk solat, tengok TV sehingga tidak ada masa untuk baca Quran. Jadi kalau dalam rumah tu tidak ada amal-amal agama, maka rumah tu jadi macam gelap, macam rumah yang tidak berlampu. Maka bukan hiduplah kita dengan amalan kebaikan seperti baca Quran, solat berjemaah dan sebagainya. Maka amalan ni lah akan menjadi cahaya pada rumah kita. Cahaya rumah ni macam mana? Cahaya daripada rumah ni, orang luar lalu dia tengok rumah kita bercahaya, sejuk macam mata. Bayangkan kalau rumah kita, orang lalu orang tengok rumah kita ni dah macam rumah yang usang, rumah yang macam jembalang ada. Jadi orang tengok pun teruk. Jadi luaran tu nampak macam cantik, tapi pada hakikatnya rumah kita ni kosong. Jadi begitulah kita hari ni, kita nak rumah kita bercahaya, dan cahaya tadi tu ada dalam rumah kita, maka perbanyakkanlah amalan-amalan yang kita boleh tepi anak-anak kita. Setengah-setengah orang dia jemput ustaz-ustaz yang khusus datang rumah dia mengajar anak-anak dia. Alhamdulillah lah yang ada fikir pasal agama. Jadi benda tu boleh mendatangkan kebaikan yang banyak dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ustaz pada hari ini bagi manfaat pada saya, manfaat pada tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan jumpa lagi pada episod akan datang insya-Allah.